So nak siapkan tasik ni ataupun Grand Canal ni bukan main, susah lagi. Banyak pihak yang berhubung. Assalamualaikum guys, bertemu aku lagi dalam rancangan Nengok TV. So hari ni tentang 6 fakta sungai kanal yang berada di wilayah China. Terusan besar ialah rangkaian laluan air di timur dan utara China yang menghubungkan Hangzhou di wilayah Zhejiang dengan Beijing. Dengan panjang kira-kira 1,800 km, ia adalah sungai buatan terpanjang di dunia. Barisan ini dibina untuk membolehkan rejim China mengangkut lebihan bijirin berturut-turut dari lembah sungai Yangtze dan Huai yang kaya dengan pertanian untuk menyediakan bekalan makanan untuk askar di utara China dan penduduk ibu kota. So pada masa sekarang ni, Grand Canal diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO dan merupakan salah satu tarikan utama bagi pelancong-pelancong yang melawat di negara China. Tanpa membuang masa, inilah dia 6 fakta sungai Grand Canal yang perlu kita tahu. Nombor 6. Sejarah Grand Canal diterangkan oleh laman web Kidat. Grand Canal mula dibina pada abad ke-5 sebelum Masihi lagi. Walau bagaimanapun, pelbagai bahagian tu pada awalnya telah dimulakan oleh Maharaja dinasti Sui di China. Beliau mengarahkan pembinaan terusan lebar yang menghubungkan beberapa sungai utama China termasuk Sungai Tize dan Sungai Kuning. Ia adalah salah satu projek melibatkan pembinaan yang dibuat oleh manusia yang terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia dengan kepanjangan kira-kira 1,776 km. Sistem terusan bermula dari Beijing melintasi Tianjin ke Yangzhou, kemudian menuju ke Hangzhou dengan akhirnya berakhir di Hangzhou. Kerana mengambil masa yang bertahun-tahun untuk menghubungkan utara China ke selatan China, pemerintah yang berbeza-beza menyumbang dengan cara mereka tersendiri. So nak siapkan tasik ni ataupun Grand Canal ni bukan main, susah lagi. Banyak pihak yang berhubung. Nombor 5. Sejarah penting bagi sejarah Tiongkok. Menurut sumber dari laman web Kulabu pula, sesetengah ahli sejarah percaya bahawa Grand Canal pada asalnya dibina dengan tujuan untuk mengangkut bijirin dengan perjalanan yang lancar dari China Selatan ke bandar Beijing. Selain itu, laluan air ini juga membolehkan Maharaja dengan mudah menghantar makanan untuk tentera yang mengawasi sempadan utara China ni. Grand Canal juga memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan dan kemakmuran ekonomi negara China pada masa tu. Masa awal 1040-an tu, iaitu pada dinasti Ming, telah membina semula Grand Canal dengan membina kunci terusan baru dan membangunkan tangki untuk membantu mengawal air di terusan. Grand Canal adalah sumber cukai untuk kerajaan China. Ia juga merupakan laluan utama untuk komoditi penting di China seperti bijirin dan garam. So laluan ni apa semua memang diperlukan untuk kiranya transportasi dorang lah. Nombor 4. Bahagian Grand Canal. Grand Canal ialah salah satu siri laluan air di timur dan utara China yang bermula dari Beijing dan berakhir di bandar Hangzhou di wilayah Zhejiang. Grand Canal ni dipercayai menjangkau kira-kira 1,800 km dan ia adalah laluan air buatan manusia terpanjang di dunia pada masa itu dan merupakan salah satu projek kejuruteraan awam terbesar dan paling luas di dunia. Halaman Time of India menjelaskan pada kemuncaknya Grand Canal terdiri daripada lebih 2,000 km laluan air buatan yang menghubungkan 5 sungai utama di China dan ia menghubungkan Sungai Hai, Sungai Kuning, Sungai Huai, Sungai Qiantang dan Sungai Yangtze. Nombor 3. Melibatkan puluhan ribu tenaga kerja.
Sumber web dari Kulabu juga, dorang ni memberitahu bahawa dorang ni mengambil 40,000 pekerja sepenuh masa untuk mengekalkan dan memperbaiki keadaan Grand Canal semasa dinasti Ming lagi. Petani, hamba dan penjenayah terpaksa bekerja di terusan itu untuk menjaga Grand Canal dari pelbagai aspek. Binaan terusan tu telah meragut banyak nyawa akibat terlalu banyak beban kerja dan wabak penyakit yang melanda ketika Grand Canal ini dibina. Grand Canal telah mengalami beberapa pembesaran dan pengubahsuaian semasa dinasti Sui, dinasti Yuan dan pada tempoh musim bunga dan musim luruh di China pada zaman tu. So diorang ni tak kira lah kau penjenayah ke, kau doktor ke, kau kena jaga Grand Canal ni. Sebab apa? Sebab benda tu penting untuk diorang. Nombor 2. Pernah rosak disebabkan banjir. Pada abad ke-19, beberapa siri banjir yang memecahkan benteng Huanhe. Benda ni dia jadi masalah besar di bahagian terusan antara Suzhou dan Huaiyan dan memotong terus-terusan antara Liqing selepas pemberontakan Taiping pada tahun 1850 hingga 1864 dan pemberontakan Nian pada tahun 1853 hingga 1868. Terusan besar beransur-ansur mula rosak dan penggunaan terusan sebagai talian bekalan utama di Beijing telah ditinggalkan. Jadi selepas 1934, kerajaan China melakukan kerja-kerja yang meluas di terusan besar tu, antaranya Huaiyin dan Yangtze. Terusan besar ni juga telah digunakan sebagai sumber saliran air pada masa itu. Nombor 1. Diiktiraf UNESCO, Grand Canal telah menjadi tarikan yang semakin popular di kalangan pelancong, terutamanya kerana sejarahnya dan keindahan sekitar Grand Canal. Tempat ni sendiri telah menjadi sebahagian daripada warisan budaya dunia UNESCO. Korang boleh melawat laluan air buatan terpanjang ni dan melihat setiap bahagiannya yang berbeza. Di sepanjang sisi Grand Canal, korang boleh melihat banyak bangunan dan landscape semula jadi yang hebat-hebat belaka. Ternyata sungai terpanjang buatan manusia ni mempunyai banyak fakta yang menarik. Bermula dari sejarah perkembangan, fungsi sampailah pemandangan sekitar terusan. So guys, itu saja untuk hari ni tentang 6 fakta sungai Grand Canal. So aku minta maaf kalau aku ada terlepas info ke atau yang mana power tentang Grand Canal tu, boleh komen kat bawah InsyaAllah. So jangan lupa like, subscribe, share video ni guys. Jumpa aku lain video. Apa pun, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye bye.